Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina maulana qudwatina uswatina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita sambung pengajian kitab idaman penuntut muka surat 28 yang ke-6 atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala yang ke-6, iaitu daripada perkara yang mewajibkan akan mandi beranak. Jika keluar anak itu keadaannya basah, kalau tak basah maka di sisi kaul yang asah wajib mandi juga, manakala setengah ulama yang lain mengatakan tidak wajib mandi. Baik. Yang keenam, perkara-perkara yang menyebabkan wajib mandi. Yang kelima, baik. Yang kelima, keluar darah nifas, iaitu darah yang keluar mengiringi beranak, kerana darah itu kumpulan daripada darah haid juga. Baik, yang kelima, sebab wajib mandi. Dia nak mandi ni sebenarnya asalnya tidak wajib, tapi bila ada sebab, mandi itu jadi wajib, itu panggil mandi wajib. Gitu je, dia ada sebab. Jadi orang tanya, apa mandi wajib? Tak ada, saja-saja. Tak betul. Sebab apa mandi wajib? Sebab kering darah haid. Betul. Jadi yang kelima, sebab perempuan ini wajib melakukan mandi haid, mandi wajib ialah suci daripada haid. Jadi kalau haid tak wajib mandi, suci baru wajib mandi. Nampak? Bila datang haid tidak ada datang perintah mandi. Iza akbaratil haidah pada is-salah. Bila datang haid, bila keluar darah haid, tinggalkan semayang. Bukan suruh mandi. Dia semayang, orang puang. Tiba-tiba datang keluar haid, maka datanglah perintah agama, tinggalkan semayang. Dan termasuk dengan makna semayang perkara-perkara lain yang juga diharamkan seperti semayang. Contohnya benda yang sama seperti semayang, tapi dia bukan semayang. Tawaf, bukan umrah, tawaf. Tawaf tu anak beranak semayang. Nabi sebut dalam beberapa hadis yang maknanya sama, lafaz berlainan. Antaranya at-tawafu bimanzilatis salah. Bermula tawaf itu satu maqam, satu pangkat dengan semayang. Maksudnya kata ulama, bila semayang tu wajib berwudu, tawaf wajib berwudu. Bila hadap sa nak semayang wajib mandi, maka hadap sa nak tawaf wajib mandi. Bila semayang itu wajib tutup aurat, maka tawaf wajib tutup aurat. Bila semayang wajib suci pakaian dan tubuh badan dari najis, maka tawaf wajib suci daripada najis pada badan dan pakaian. Kemudian Nabi kata saja hak lain, iaitu semayang tak boleh bercakap batal. Adapun tawaf boleh bercakap. Ada riwayat mengatakan kalau nak bercakap masa tawaf, sedangkan masa tawaf ni sunat berzikir. Tapi kita nak buat tengah-tengah tawaf, jumpa sama-sama ngadang baru. Ngadang baru payah jumpa. 4 tahun tak jumpa kali. Jumpa tengah tawaf. Kita pun tegur, mak mau mari kau. Wanya dia, kau terbang nama berapa? Tu panggil berbual. Belang-belang tawaf. Hukumnya harus dok batal tawaf. Dan Nabi pesan kalau nak buat
kalau nak bercakap, cakaplah yang baik. Maksudnya janganlah hok ngaruk-ngaruk. Kenapa? Kerana hadis yang lain, orang yang dalam ihram ini kena tinggal cakap ngaruk. Belang tawah nak belebong lagi jadi takut-takut tak ada pahala. Itu lainnya. Maka diharamkan atas perempuan yang haid itu semayang dan diharamkan juga tawaf. Itu bila datang darah. Tapi bila darah itu sudah pergi, maksudnya darah sudah berhenti. Orang panggil suci daripada haid. Berhenti dah darah. Maka mandi. Hatta yathurna fa iza tatahharna. Larangan itu pada perempuan yang haid ialah sampai keluar sampai berhenti darah. Bila dah berhenti darah, mandi. Dalam hadis yang lain, dalam Musnad Syafi'i, dalam hadis Bukhari, bila berhenti darah, hendaklah kamu kenakan atas badanmu air. Maksudnya mandi. Keluar darah nifas, iaitu darah yang keluar mengiringi beranak. Apa benda makna darah nifas? Sebab tu kadang-kadang kita dengar tapi kita tak erti. Sebab tu ilmu itu dapat dengan dibaca. Tapi faham itu dengan berguru. Ada beza tak tu? Ilmu baca. Nak faham ilmu yang sudah baca itu berguru. Kita buka Facebook, keleting dia pun keluar. Perbahasan perbezaan antara hadis dhaif dengan hadis hasan. Kita pun baca. Oh gini. Dapat tak ilmu? Dapat dah. Faham tak? Mu nak faham, cari guru. Faham lagi? Sebab tu awak sekolah, awak Nabasiti, awak pondok, awak Mesri, awak Jordan Yarmouk. Kalau baca faham, jadi baca faham dah, awak balik kitab Mesir, bagi budak-budak sini, beli baca diri. Nampak? Ilmu dapat dengan dibaca. Orang buat status, baru aku tahu. Tapi nak faham, mungkin nak cari guru. Nampak? Al-ilmu bil qiraah, ilmu itu dengan dibaca, wal fahmu bi ta'allum. Dan faham itu talaki, beradab guru-guru. Jadi orang kata kita pun faham kalau berhenti darah nifas kenalah mandi. Lepas tu tanya pula, darah nifas kenapa? Kita tak jawab dah lah. Takat tu lah pasal kita baca. Darah nifas ni waddamul ladzi yakhruju min rahimil mar'ati akibal wiladah. Setiap takrif itu, kalau kitab-kitab fiqh, dia akan hurai, dia akan bahas. Nampak? Supaya kita faqih, supaya kita faham. Darah itu keluar daripada rahim perempuan. Itu panggil darah nifas. Syaratnya keluar itu akibal wiladah, selesai keluar anak. Nampak? Kalau kita tak mengaji, kita baca saja je, kita akan pegang kaki, orang nak beranak keluar darah, nifas tu. Keluar nak, dia sakit nak beranak keluar darah, nifas tu. Pasal kita faham takat tu saja. Jadi darah nifas ialah perempuan yang beranak. Arab tak panggil beranak, Arab panggil wiladah. Kalau orang KL lupa, melahirkan. Melahirkan. Terengganu beranak. Jadi bila beranak keluar dia. Keluar anak. Lepas keluar dah anak, keluar apa? Itulah darah nifas. Perempuan yang beranak ni, sebelum beranak keluar darah. Tengah beranak keluar darah. Lepas keluar dah anak, keluar juga darah. Jadi malah ni orang hok dak faham, dia dapat faham. Masa dia sakit nak beranak, faham? Ambulans on the way. Dia go kapah dah. Ni 10 minit lagi apa? Ada baru ambulans. Faham? PKK telefon dah. Tubik darah. Anak dak lagi tubik darah. Bukan darah nifas.
Itu darah fasak. Ada orang panggil darah tolak, ada orang panggil darah istihadah, dikiyah panggil istihadah. Dah. Itu belum keluar lagi. Bukan nifas. Anak keluar dah kepala, kaki dak tubik lagi, perut dak tubik lagi, kepala tubik dulu. Biasa orang anak kepala dah tubik, jarang tubik dada dulu. Tubik kepala dulu, tubuh dalam perut lagi, faham lagi. Tubik darah. Itu dipanggil bukan nifas. Pun darah fasak lagi, darah tolak lagi. Bila nifas, nak nama nifas tu bila? Hukum nifas akibal wiladah. Kalau dalam kitab Jawi, dia kata darah yang keluar mengiringi beranak. Mengiringi ni maksudnya bukan seiring, sejalan. Macam lagu Brori tu. Maksudnya lepas anak dia. Lepas tubik anak, keruh tubik darah. Ni pas. Faham? Bila kita faham, bila kita ajar orang lain. Nampak? Bila kita faham, kemah dah, sipang dalam madhabah. Lain kali ada kawan kita buat status salah dalam Facebook, kita betul. Dia nak ajar orang lain, tidak syarat nama ustaz. Tak syarat janggut panjang. Tahu lagi? Tak syarat pakai serban piah atau pakai ridak. Syarat tahu. Baru boleh ajar orang. Nak? Jadi kawan dia kata 2 jam tu kena qada, tak boleh apa? Tak payah qada semayang sebelum keluar daripada anak keluar darah tu darah nifas. Dia kata tak. Saya belajar dah, itu bukan darah nifas. Nifas ni selepas keluar anak. Keluar darah. Sebab itulah lepas keluar anak kadang-kadang darahnya 30 hari. Kadang-kadang 40. Kadang-kadang 50. Tak tentu. Dia sama macam berat badan wanita. Goliknya kita orang biasa, kalau orang sedang-sedang, orang puang 60. Kalau tubuh cek 50. Kalau hak berat sikit 70. Dia tak sama. Gitu juga. Ada orang ni nifas 58. Orang ni kalau nifas 42. Orang ni nifas 35. Jangan pakat ikut orang. Mak pula pesan, ingat ni jahat kat ni, mak beranak kat ni 40 hari tak boleh semayang. Dia pakai 40 hari. Tiba-tiba lijah anak dia tu nifasnya 32 hari je. Tapi mak pesan 40, 8 hari tinggal semayang. Betul tak? Bukan pakai nombor gitu. Masing-masing ukur. Berat masing-masing timbang. Saiz kaki masing-masing ukur kasut. Tak? Beli kasut kau akan bersepasang dah dengan kampung mau nak pergi kasut kedai kasut iu. Demu saiz dia SMS. Saiz kau anda mu kenal saya apa aku pakai belakang. Boleh? Tak boleh. Ketik kasut lagi. Jadi kena ukur. Ada perempuan 48. Dan ada jarang-jarang perempuan sampai suk 60 hari. Tiba-tiba 35 hari berhenti dah darah nifas. Sini datang wajib mandi. Wajib mandi. Dah mandi nak niat gua ni. Niat mengangkat hadas nifas boleh. Masa dia mandi, sahaja aku mandi mengangkat hadas nifas boleh, tak ada masalah. Tapi sebaiknya ambillah niat yang mudah. Yang ulama ajar, aku mandi yang wajib, sudah memadai. Aku mandi yang wajib. Mudah boleh belaka. Darah nifas boleh, darah haid boleh, wiladah boleh, mandi junub boleh. Aku mandi yang wajib. Keluar mani pun boleh, jimat pun boleh. Aku mandi yang wajib, kerana mandi aku ni wajib. Baik. Berhenti darah nifas, wajib mandi selalu. Wajib mandi ni dia panggil wajibun muwassaun. Wajib itu diperluaskan. Bukan bertebak kena mandi selalu. Luas. Maksud contoh, dia berhenti darah nifas, contoh pukul 8 pagi. Habis darah nifas. Contoh, dia wajib mandi pukul 8. Bila wajib mandi? Bila dia nak semayang zuhur kaki. Dah kalau pukul 8, zuhur pukul 1, 9, 10, 11, 12, 1. 5 jam lagi baru wajib. Orang pun bang zuhur, dia berhenti darah nifas pukul 8. Orang bang zuhur,
dia tak boleh semayang lagi. Kerana dia tunggu Puk Panda atau laksa. Kalau dia pergi semayang lagi, pek-pek dah nak ambil. Faham? Nampak? Betul tak? Ini musim Puk Panda ni. Pasal apa? Pasal COVID punya pasal. Ada kelebihan kau COVID ni. Nampak? Jadi pakai order makanan rumah. 90 hang belum ni ada orang ada gitu. Ada tak? Jadi ada pula orang beberapa ramai orang Islam boleh cari nafkah pula dengan ambil upah atau makanan. Betul tak? Tu dalam bala ada nikmat. Dalam nikmat ada bala. Kalau susah juga ada juga kena pakai topeng. Tok Imam apa lari habis tajwid. Lemah dalam topeng. Nampak tak? Ikhfa hakiki dia apa dengung mana sakak topeng. Ropang kohok-kohok dia. Dah bedak je sekirat hari. Nak pergi kedai duia. Faham? Nampak? Sekirat hari bedak topot. Dah kat topeng kau. Dak nampak juga. Tu. Hebat topeng ni. Dulu tahun 80-an 90-an ingat dia ada orang laki-laki seorang dia naik motosikal pas bala. Dia naik motosikal, lepas tu dia pakai mekuk balik dalam. Sarung kepala tu nampak mata gitu. Topeng lah kira. Dia dah ingat nak buang masuk dalam bank, berigak dia pulih. Leni dak akan topeng kena igak dia boleh di bank. Betul tak? Siapa punya kuasa? Allah punya kuasa tu. Ini nak suruh kita mikir. Kita dah nak mikir pagi tu semua benar. Tapi waktu dulu lepas saja. Kita 1000 ni. Kenapa keluar darah nifas itu sama hukum macam haid? Berhenti semayang dah boleh puasa. Dan bila berhenti darah nifas sama macam haid, kena mandi, kena semayang. Kerana nifas itu ialah asalnya darah haid. Orang perempuan yang normal, yang tidak ada masalah. Sebulan ada 30 hari. Kalau dia keluar haid 7 hari, bermakna dia suci berapa hari? 23. Takkan jadi 60. 23 jadi. Bila dia mengandung, bila dia hamil, pregnant, orang KL lupa panggil. Dia mengandung, dia hamil. Dia punya haid yang sebulan keluar 7 hari, tak keluar. Jadi 7 hari atas sebulan. Kalau 2 bulan apa? 4 bulan? 4 bulan. 28. 8 bulan? Takkan jadi 3 2. Sebulan 7 hari, 2 bulan 14, 4 bulan 28. 8 bulan 28 kali 2 56. Masuk sebulan lagi bulan yang ke-9. Tak kena. Lebih kurang itulah maksudnya. Sebab itulah ada perempuan itu 45, 44, 42, 58, 53. Itu umur-umur yang ghalib. Ghalib, umur ghalib orang panggil. Bukan tahdid, bukan mesti gitu. Macam umur orang menopause. Orang menopause payah nak sebut. Menopause. Ayah orang putih dia asal dia bahasa Terengganu menepuh dia panggil. Menepuh ni habis rotek umur berapa? 55, 57, ada yang awal 52, ada gitu kan. Orang lelaki 56, 58. Betul tak? Tak rok lah. Tu yang mari surah belaka. Tu Allah tu Rabbil Alamin. Kalau kita kaji Allah buat. Dia tu bila budak-budak dak era ke orang puang. Betul tak? Orang puang dak era ke budak lelaki. Boleh tepuh, boleh peluk, boleh main gululi bating lah kemah. Sebab apa? Cek lagi. Masuk umur 15 yang mari nafsu. Betul tak? Mari syahwat. Itu Tuhan punya kuasa. Bijak. Allah ni hakim, sangat bijak. Dia mari. Masuk mari kan. 20 nikah.
Jimak dan nikah. Takkan tengok saja. Nah, mu nyimak aku jimak mu gelebut main gitu. Dah 55, 57. 5 hari gua ni. Dah apa nak dah. Betul tak? Jadi dak gerak. Jadi tak ada Power Ranger. Apa tujuan? Sebab kalau Tuhan buat boleh jimak umur pak tua, dak mari surah. Dak hari sejik waktu tu. Sebab tu waktu tu mari sejik ni. Pasal apa? Pasal ada dah benda tu, tak ada minat ah. Betul tak? Supaya hadap kepada akhirat. Faham lagi? Ni ulama sebut. Aku buat jenis kelakar sikit. Faham lagi? Ulama sebut. Kita bagi kopi je. Nah, hikmah dia. Ada tak? Mari sejik. Dah umur 60 pun dia nak ajak pergi main snooker. Umur 60 orang nak pergi ambil kita tengok bola. Jadi nenung gitu. Gisu ya dah. Dia tengok orang. Duduk di rumah tengok ke muka lijah tu. Lijah tengok ke Pok Mak tengok ke lijah. Mak Long tengok ke Pok Long tengok ke Mak Long. Nah, nak buat macam umur 27 tak boleh tak? Dua kali nak rebah gitu Pok Long. Dia suka. Nah, itu kelebihan. Suka-suka juga. Tengok hikmah dia. Nah. Duduk sampai ke mati dalam keadaan duduk suka pergi masjid. Nah. Jadi berkumpullah darah haid itu di dalam rahim. Faham? Yang sebulan keluar 7 hari, ada sebulan keluar 5, kadang sebulan keluar 6. Batu tidak sama tadi. Tak sampai 60. Nah, lebih kurang. Jadi dalam 9 bulan tu dia terhimpun, tertahan, dia keluar selepas keluar anak tu. Nampak lagi? Jadi bila haid berarti kena mandi, hak ni haid juga berarti kena mandi. Keenam beranak, Arab panggil wiladah. Orang putih panggil benda ni beranak. Pregnant, mengandung. Mu banyak cakap kat tadi. Dah. Beranak orang putih panggil benda. Give birth. Betul tak? Melahirkan. Aku sekolah SCS dulu kan. Beranak jika keluar anak itu keadaannya basah. Kalau anak itu keluar basah, maka wajib mandi. Di mana tu? Kalau tak basah, maka di sikau yang asah wajib mandi juga. Manakala setengah ulama yang lain mengatakan tidak wajib mandi. Baik, apa kaitan? Benda ni sebenarnya tak penting pun kita nak sebut ke orang awam gini. Tapi dah kita lalu dah ibarat ulama kena jelas. Nah, maksud basah itu anak itu asal daripada apa? Kamu kita semua ni asal dari benda mani. Mani ayah, mani tok ki, mani tok nyang tonyok sasilah mani tu. Last sekali siapa ke siapa? Tok nyang hak lah kali. Nabi Adam. Wa Adamu min turab. Nabi Adam bukan dari mani tapi dari tanah. Allah buat tanah lu jadi Nabi Adam. Lepas tu Nabi Adam siapa ke kita pada kiamat? Air mani, ma'in dafiq. Sejarah diri dia panggil. Jadi anak asal mani, keluar anak tak boleh, keluar anak maksudnya keluar mani. Faham lagi? Keluar anak tu keluar mani. Dan anak tu asal mani. Nampak? Jadi keluar mani wajib mandi, keluar anak wajib mandi. Situ qiyas dia. Nampak? Tak nampak lagi tak boleh pasal kita orang awam. Nampak? Ulama ni nampak jauh lagi. Tiap-tiap kali asal hukum syarak dia begitu. Sebab tu kita tak boleh banding. Kali kita kadang-kadang kita baca sikit, kita berasa macam Tok Guru dah silap kita, diperdaya syaitan. Kita pandai sikit, kita rasa macam Tok Guru dah. Kita baca tajwid, belajar ngaji tajwid baru 2 bulan, habis Tok Imam kita kata tak betul. Nampak? Tak? Tak boleh gitu. Jangan. Ilmu itu ghairun nafi', tidak beri manfaat. Ilmu kita sikit, jangan kata tak betul. Dia nak kata tak betul, dia ulama, dia tahu memang tak betul.
Kita pun nakal, suruh ke orang lain. Nah, ini pandangan ulama. Benda lagi ni tak boleh, benda lagi ni tidak sah. Itu menurut kaul yang sahih, tapi pendapat yang asah, maksudnya pendapat yang paling sahih atau lebih sahih. Keluar anak sama ada anak itu ada air pada badannya, berair atau kering-kering, wajib mandi. Bilakah wajib mandi orang beranak ini? Jika tiada darah nifas. Faham baik-baik situ. Kalau ada darah nifas, tidak lagi wajib mandi. Kerana berhimpun atas perempuan itu dua hadas. Hadas besar pertama, keluar anak. Hadas yang kedua, keluar darah. Tapi tak selesai lagi. Anak selesai dah keluar. Darah belum selesai. Dia sedang dalam hadas, belum lagi wajib mandi. Ada orang kata, tak, wajib mandi dulu beranak. Kaki kalau kering darah nifas, wajib mandi kali lagi. Tak. Mu beranak, memang mu beradah dah wajib mandi. Tetapi oleh kerana darah nifas sedang keluar, awak sedang dalam hadas, tidak boleh lagi angkat hadas. Angkat hadas hanya untuk orang yang darurah. Iaitu orang yang ketuk sokmo. Ketuk sokmo, contoh dia panggil daimurih. Orang lain ketuk 3 jam sutir. Tak? 4 jam sekali ketuk. Dia seminit 120 kali. Pupup, 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 pupup. Jadi tidak ada ruang untuk sembahyang. Ulama fiqh kata al-umuru idza dhaqat ittasa'at. Kitab risalah Imam Syafi'i. Apa perkara-perkara ni bila dia sempit, dilonggarkan hukum. Bagi orang lain tak sah sembahyang, ketuk. Dia sah. Pasal apa? Pasal tidak ada masa yang tak keluar angin. Takkan nak suruh welding punggung. Lagi. Maka dia sah sembahyang dirinya, tak boleh jadi imam bagi orang lain. Tak boleh. Syekh Ramli kata, kalau orang lain tu uzur macam dia juga, sah jadi makmum. Imam ketuk beracak, makmum tebu. Boleh berlaku. Dia bagi surah ni, surah ketuk. Tapi kita orang yang sihat tak boleh ikut. Tu ulama panjangkan perbahasan lah. Jadi bila kering darah nifas nanti, ingatlah, aku itu dah satu hadas beranak. Sekarang sudah ada 2 hadas, hadas nifas. Hari ni sudah kering. Boleh tak kita niat dua-dua? Boleh. Masa mandi dia niat, sahaja aku mengangkat hadas wiladah dan hadas nifas kerana Allah Ta'ala, sah lagu tu. Tapi cara paling mudah, satu sudah. Sahaja aku mengangkat hadas yang besar, atau sahaja aku mandi yang wajib. Fardu mandi hadas. Sebab tu kita kena ajar. Kita kena ajar isteri kita. Tengok doktor kena ajar. Orang dok rokok gitu lain kali, doktor rokok gini. Tu suami. Ya kita ajar lah. Macam mak ajar. Ada demo buat benda bini. Dak ajar gitu. Kena ajar, okey? Mari dengar, balik ajar dia. Dia buat molek, tak apa kita dak ajar, kita tengok je. Dia buat doktor, kita tegur. Boleh tak? Bukan mesti ajar buka kitab gitu. Tunggu masa doktor, kita khabar. Boleh. Tapi kalau kita tak belajar, nak ajar mana? Dia orang minat agama ni, tak mesti dia pergi ngaji. Kena faham baik. Dia yang dapat kelebihan ni, biasanya bukan orang tak mengaji, orang mengaji lah. Batu kata Abu Darda, kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an. 3 ni. Jadilah tok guru. Jadilah tok guru. Tak boleh jadi tok guru, jadilah orang mengaji. Hak mari dengar, bawa kitab, tanda apa semua, tu orang mengaji. Malah nak bawa kitab, nak pergi dengar saja, boleh tak? Au mustami'an, orang yang memang nak pergi dengar, bukan sami'an. Sami'an tu kalau lalu ikut motor dengar, tu lain. Faham? Mustami', orang yang nak dengar. Mari dengar saja, boleh dah. Wala takunir rabi' fatahli. Jangan jadi golongan yang keempat. Tok guru dak, ngaji pun dak. Mari dengar saja pun dak juga. Kadang duk main kedai kopi je, garik pakai isa. Faham? Fatahli, maka kamu sudah jahanam. Punah dah. Tapi punah agama tak apa.
Ramai ada punah, hak dak heran ke ilmu agama. Ramai. Adik-beradik kita, pak dara kita, nolak anak dara, nolak kita diri, nolak kawan-kawan. Hidup dia sekolah, lepas sekolah cari kerja, lepas cari kerja cari bini, lepas bini cari kenderaan. Lepas kenderaan rumah, beres. Dia kira berjaya dah. Boleh gaji kerja 1,200, mak dia pula boleh mak seorang, comel, bini, faham? Boleh ziar suti, tak ada bayar muka. Faham lagi? Nak nikah, boleh rumah suti ambil. Buat pinjaman bank. Oh, orang ni aku berjaya dah. Orang ngajar fiqh, ngajar tauhid sifat 20 ke apa dia tak peduli. Tok Imam, Tok Bilal pun tak kenal, dia gaji tengok je. Nama tak tahu benda. Orang ini dianggap berjaya. Fatahlik, sahabat kata, orang ini sudah rosak binasa. Kalau kita rajin pergi ziarah pondok, tengok budak-budak, baru kita rasa insaf. Pergi balik-balik tani, bukit-bukit tu. Pukul 4:30 pagi tu berteru di telaga. Nak mandi lagi, nak subuh pukul 5:30 nak pagi. Pak suku Pak noh. Semalam pukul 10 tu duduk ngapa jurumiah lagi atas pondok kongkeng. Pak suku ada tanah tu. Orang pam jujur dengan jubah putih semua ni. Umur 13, hak tu 14, hak tu 8 tahun, tu 11 tahun. Gak kita baca. Pukul 5 pagi. Nahu lagi. Pukul 8 adi. Pukul 11 tasrih, sorah. Tafsir Pak Malang. Insahlah kita. Kita kali sehari mari dengar. Pak Malang ni seminggu kali. Dan tulis di Facebook. Betul tak? Bukan salah, tapi kita rasa kita ni banyak cuai. Banyak cuai. Hari tu pondok saya pergi tidur pondok Baba sepanjang tahun 97. Tahun 97. Baba sepanjang ni. Baba kenal tak? Tok Guru Petani. Masa tu pondok kebaikan di Naratiwat. Jadi sebelum saya start nak mengajar uduh-uduh gini ni, siang 798, saya ambil keputusan pergi ziarah guru-guru agama Kelantan dan Patani. Bukan kat lain tak, tapi kita kot tu je kita pergi dulu. Nak pergi salam je. Nak pergi salam, tok guru ni salam, minta doa sepatah dua. Lagi lah pergi pondok tu pula. Lepas tu baru start ngajar. Faham tak lagi? Jadi di antaranya pondok kebaikan, pondok Baba sepanjang. Masa tu dia datang dari Patani buka pondok di situ. Sebelum sekarang balik ke Patani, ke Batas Panjang sepanjang. Jadi telaga dia bawah tu seluk. Telaga budak-budak situ sutir, dutir ada telaga. Seluk bawah. Atas tu air, tapi jernih Sebab bila malam orang tidur dah baka, air tu jadi jernih. Kalau keruh bukan mandi malam, dia akan turun seluk bawah. Faham? Jadi air dia tinggi tu. Dua keret. Bila mandi tinggal sikit. Dah ramai mandi pelajar 100 orang. Tak apa. Tinggal sikit. Bila bawah ni munuranya dia jadi putih. Faham? Jadi putih. Jadi seluk api tak lampau putih air. Bila mandi air kejam. Mana siapa mandi dulu 10-20 orang pertama selamat. Mandi dekat subuh dah, bang. Okey mandi, tapi bila kering lepas wirid subuh kat gigi muka jadi macam beruk. Jadi putih. Macam mawar muka. Tu susah dia cari ilmu. Betul tak? Kita macam mana ngaji ilmu lah. Anak rakyat bukan nak khabar tu, nak khabar susah tak? Susah. Tapi anak orang kaya dia jatuh kat sini nak ke ilmu. Putih. Jangan tengok masa mayang subuh karang.
Masa Abi dah wirid kan panjang kan. Dekat nak cerah dah nak start baca kitab kan. Oh putih muka. Macam pakai bedok tak peluk muka. Mu tengok aku tengok mu. Badi suka. Nah, boleh tahu waktu muka biasa. Mandi awal, mangan awal. ni muka macam mawa. Mandi ke dia. Nah, itu susah nak dapat ilmu. Nah. Lain ni YouTube macam-macam tok guru ada. Nah. Tak dengar juga. Duk tengok ke sanding tu. Fardu mandi hadas wallahu a'lam. Sebelum kita jawab soalan sikit, saya diwakilkan oleh pihak masjid untuk melancarkan pungutan derma untuk tabung pengurusan Ma'had Tahfiz Al-Busyra Masjid Jami' Pengadang Baru kita. Jadi pelajar yang ditugaskan untuk memungut derma sila bangun bertugas sekarang juga. Dan satu lagi pengumuman Myvi WRY 7435. Kereta Myvi WRY 7435 lampu menyala dua-dua tidak tutup. Dalam setengah jam lagi matilah bateri. Pelan-pelan kutik dek. Kita tak gaduh. Tahfiz Busyra maksudnya ialah tahfiz Masjid Pengadang Baru depan masjid kita ni. Alhamdulillah. Sambil-sambil kita menderma untuk tahfiz, kita tengok soalan orang atas. Saya jawab soalan, petugas teruskan kutip derma. Apa hukum waktu solat tak ingat rakaat? Tak ingat rakaat ini tak pelik. Manusia lupa tu lupa ni itu pelik. Yang pelik dah lupa, ingat belaka. Dah, itu baru pelik. Kerana ingat belaka ni sifat ketuhanan. Allah ni tidak datang lupa, tidak salah, tidak tidur, tidak mengatuk, tidak apa. Kita hebat lagu mana Protok Imam hari daripada Mesir dia pun ada juga tinggal urut. Jadi kalau tinggal rakaat, kita teringat masa mana? Kalau lepas salam dah dan masa berlalu panjang, kena semayang semula. Habis dah semayang subuh, kita bangun nak pergi buang piyah, nak sakut piyah, teringatlah saat di semayang subuh saja rakaat. Nampak? Wajib semayang semula 2 rakaat. Tapi kalau teringat selepas salam, belum lagi buat benda yang batal, masa masih pendek. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Mayang lahu. Contoh. Baru teringat dalam hati, apa aku mayang lahu se? Parok nak ni. Dah kau bi. Jadi bengong habis rakyat. Jadi masuk sambung 3 rakaat lagi, tak perlu buat semula. Kenapa? Baru lagi salam dan tidak buat lagi benda yang membatalkan. Tetapi jika teringat dalam semayang, contohnya berada pada rakaat yang lain dah. Kita semayang Zuhur 4 rakaat. Pada rakaat yang ke-4 tu baru kita teringat rupanya 3. Maka nanti tambah 1 lagi rakaat. Apakah hukum tembak lari kerja nak balik tengok pergi kuliah ustaz? Mana boleh kerja kan? Melainkan kita tokel, kita yang tuan punya kilang tu. Faham tak? Tapi kalau kita akad janji dengan orang, kerja kita bayar dengan masa, tak boleh lari. Tak boleh buat alasan kuliah, tak boleh. Minta kebenaran dengan izin dengan tokel. Tokel kata tak apalah, awak sesat dah kerja, awak boleh balik awal tu balik ke tujuh. Awak nak pergi kuliah, awak balik konang. Tokel kata. Ada gak tokel lagu tu? Betul tak? Tokel kata saya nak pergi gak. Ada tak gitu? Ada gak tokel dia kata ginilah awak
awak kuliah apa? Pukul 7. Awak balik selalu, dah semari-mari dah lah. Ada juga tokel lagu tu jadi lain tokel lain orang tau. Jadi jangan pandai-pandai kita nak guna alasan nak pergi dengar boleh kita buat benda yang salah. Soalan seterusnya, kes ada seorang yang terkenal isu murtad. Adakah orang kita wajib kena pujuk atau biarkan dia saja? Pandangan ulama-ulama fiqh, kita kena suruh dia kembali kepada Islam kalau dia sudah melafazkan ucapan-ucapan yang keluar dari Islam. Suruh dia kembali. Jika dia enggan, maka baru dikenakan hukuman. Macam orang tinggal semayang, contohnya, kita dapat tahu orang ni dia tak semayang subuh tadi, sengaja, kita pun telefon boleh pun mari takak. Boleh tak boleh katakan hukuman? Boleh kena wagi ke bala dan suruh dia qada semayang subuh tadi. Dia tak mau buat juga, baru dijatuhkan hukuman. Itu bila kerajaan Islam memerintah di dalam negara kita. Kenapa? Kerana mesti ada satu pasukan kuat kuasa menangkap orang-orang yang tidak semayang. Niat tukang takap budak semayang. Adakah pendakwah kena ada juga ilmu sains, sosiologi, psikologi supaya yang disampaikan tidak bercanggah dengan hukum alam ini? Dia begini, bila kita nak mengajar agama, wajib kena pandai ilmu agama, tak wajib pandai ilmu sains. Kita nak jadi imam, wajib pandai fiqh bab semayang, tak wajib pandai hukum zakat. Faham lagi? Kita nak jadi mutawif haji, tak apa kita tidak pandai jadi imam, tapi wajib tahu hal rukun haji, wajib haji, umrah dan sebagainya. Di bidang masing-masing. Cuma sebagai apa pun kita ni career kita, lebih baik kita banyak mengetahui ilmu yang lain. Kerana lebih banyak ilmu yang kita tahu, lebih baik. Itu je kaedah. Dan takut-takut sains nanti bercanggah dengan pandangan agama. Kerana pendakwah ini tidak belajar sains, dia kaedah canggah tanakuk ni, nas didulukan daripada perkataan manusia. Jadi sains ke kimia ke fizik, matematik ke apa, itu perkataan manusia. Quran hadis itu nas. An-nasu muqaddamu ala kalamin nas. Nas itu dulu atas pandangan manusia. Jadi kalau Quran bercanggah dengan sains, maka Quran yang digunakan. Sains itu mesti dibetulkan. Sebab kalau sains itu yang betul, mesti selarah dengan Quran. Kerana sains itu manusia, makhluk, dan Quran itu khalik. Takkan pandai manusia daripada khalik. Faham lagi? Soalan seterusnya, kita niat puasa sebulan, nak niat hari-hari ke guana? Gini, jumhur ulama mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali wajib niat setiap malam. Daripada maghrib sampai ke subuh tu panggil malam. Dalam mazhab Maliki mengharuskan niat sekali saja pada awal ibadah puasa, iaitu malam yang pertama. Kenapa? Kerana bagi jumhur ulama, ibadah puasa ini ibadatun mustaqillatun, ibadah yang berlainan. Hari pertama Ramadan selesai, habis dah dengan berbuka. Esok nak semayang, nak ibadah satu baru puasa 2 Ramadan, wajib niat baru semula pula. Faham? Macam orang semayang 4 rakaat 2 kali salam, tak boleh pakai niat pertama saja. Rakaat yang ketiga keempat tadi kena niat semula pula, pasal tak disalam dah. Adapun mazhab Maliki, sebulan itu walaupun kita celah dengan berbuka, dipanggil ibadat yang satu. Maka cukup dengan satu niat. Jadi kita ni sunat kita ikut pandangan mazhab Maliki, malam pertama lagi niat sebulan. Niat agama ikut pandangan muah, asal makna sebulan, boleh. Kerana lepas tu ulama kata, nampak niat-niat ini seperti. Dia tak kata mesti gini, lain tak betul. Mesti gini tak, seperti ini. Jadi malam pertama aku berniat mengerjakan puasa Ramadan sebulan penuh tahun ini kerana Allah Ta'ala. Cukup dah. Maka pada malam-malam lain wajib niat juga. Tapi malam yang kita terlupa niat, sah kita bertaklid pandangan mazhab Maliki yang mengatakan kalau niat awal bulan sekali,
niat seluruh bulan sudah memadai. Itu kelebihannya. Soalan seterusnya, bolehkah laki-laki yang berhadas besar pegang ayat Quran tanpa baca ayat Quran tanpa pegang? Pandangan jumhur ulama, tidak boleh baca Quran dalam keadaan hadas besar, tapi boleh dalam keadaan hadas kecil. Dia tak ada wudu, dia nak baca Quran, boleh, tapi tak boleh pegang. Kerana la yamassuhu ilal mutahharu. Tak boleh pegang Quran melainkan yang suci. Jadi kalau berhadas besar, pegang tak boleh, baca pun tak boleh. Tetapi kalau bukan diniatkan Quran, contoh kerana doa, dia berdoa, dia berhadas besar, dia doa Rabbana atina fid dunya hasanah, nak tidur contohnya, hukumnya harus jangan qasad qiraatul Quran. Ini pandangan jumhur ulama. Apakah kehebatan ilmu Syekh Dr. Ali Jumaah? Ini kena tanya Azhari. Nampak? Saya bukan Azhari. Saya atas lambungi. Orang Azhari maknanya orang yang mengajar Azhar. Saya mengaji atas lambu. Saya al-lambungi. Dia mana-mana ulama besar yang dia jadi perhatian ulama-ulama lain, mesti ada kelebihan. Cuma saya ni banyak membaca pandangan-pandangan ulama Mesir. Dia bukan kita mengaji Mesir, tak mengaji Mesir. Saya dulu masa dia panggil zuk ngaji. Mana tengah zuk ngaji 90-an, tahun 90-an. 95, 98, 97. Tu tengah zuk ngaji tu. Jadi budak-budak ramai kawan-kawan mengaji Mesir. Dia balik cuti, dia pun khabar, kalau beli kitab Mesir, pameran makrok kitab muka, kita pun beli Pak ni beli waktu nak balik cuti, kira sekotok. Budak-budak Azhari ni yang dedahkan ulama-ulama Mesir ni, Jadul Haq 90-an kita kena Atiyah Saqal dan sebagainya. Farid Wasil jadi kita pun minta pula pandangan kitab apa Jadul Haq, kitab Atiyah Saqal, ramai ulama-ulama Mesir kita dapat. Kenapa? Kerana ramai kontaknya daripada Azhari, pelajar-pelajar Mesir. Saya tidak diterima belajar di Azhar sebab dia kata nama sudah Azhar. Gitu. Dan nak minta di Morocco pun tak benar masuk kok sebab hidung Morocco dah dia kata. Gurau tak mau ngatuk mata. Morocco kan SS aja. Sebab tu kita duduk tengok ustaz-ustaz orang ni ramai, kita suka tengok. Ni balik Mesir, ni balik Jordan, ni balik Syria, ni balik seronok tengok. Kita rasa kita cak ayang ni dah gaji SS. Kalau orang pergi panggil ustaz kau siapa suruh panggil? Orang batu buruk panggil bok je aku. Pergerakan dikit takbiratul ihram dengan batalkan sembahyang, iaitu anggota besar. Baik. Bila kita takbir Allah, lepas tu kita bergerak kepala contoh. Allahu Akbar, tak batal. Yang batal ini pergerakan itu banyak atau pergerakan itu huduh. Itu batal. Sebab tu dia duduk baloh. Sami Allahu liman hamidah. Tangan tu kan ada gerak sikit. Dia duduk tekan suruh kata batal. Tanya korang. Padahal ulama memberi keringanan, keuzuran. Memang bila kita akad Sami Allahu liman hamidah, terlepas itu dia akan gerak sikit. Itu tidak batal. Dipanggil pergerakan yang sedikit. Yang batal ni banyak dan huduh. Sami Allahu liman hamidah. Baru batal. Orang panggil hilang nazam orang semayang. Rupa semayang tu sudah hilang. Itu punah tu jangan kita nebeng fiqh ni. Sampai jadi syadid, orang panggil syadid sangat. Nyaknya ke orang awam. Jadi kawan tu ni wakrah. Sami Allahu liman hamidah. Jadi rock tambah gerak.
Dah benda bereset, geraklah sikit dah. Jadi kalau gerak kepala Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak batal. Walaupun memang lebih baik tegak. Faham? Tak batal. Itu bukan disengajakan. Yang batal banyak. Maliki yaumiddin. Itu batal lah. Huduh benar. Itu bukan orang semayang tu nak angguk buku titik. Nah. Ada tak benda yang tidak dapat dibentuk dan dibetulkan dalam diri manusia? Kalau benda apa dia tidak dalam badan manusia ni kenapa kita tak boleh ubah dia? Jantina. Tak boleh. Faham tak ke? Ubah jantina, dosa besar kena laknat. Hak lain kita boleh ubah. Dia ni daripada seorang yang lembek, kita jadi cergas, boleh ubah dia. Tak? Daripada orang yang kuru kering jadi orang yang sihat bertenaga. Daripada orang yang nampak lesu badan jadi badan ketang. Macam aku ni. Akak besi. Contoh, itu boleh. Tak salah di sisi agama. Cuma bersyarat jangan mudarat tubuh badan. Adapun jantina tak diubah. Selagi nafsu kita bernafsu, kita nak suruh jadi tidak nafsu, tak boleh. Sebab nafsu ni dikawal saja. Manusia ni nafsu Allah letak. Macam kita beli komputer, kita beli motherboard kosong, kita install app di dalam tu, faham? Ada Windows Word, PowerPoint dan sebagainya. Maka tubuh badan manusia ni kosong, diisikan dengan roh, diisikan dengan nafsu, dengan keinginan dan sebagainya. Itu bijak Allah Taala. Dia minat orang ni suka tu, minat orang ni suka tu. Tak ada benda tu, tak jadi manusia. Soalan seterusnya. Emas pusaka ibu bernilai 20,000 dibagikan kepada ayah dan 3 anak laki-laki dengan nilai 5,000 seorang. Ayah sipang emas semua. Dok lebur. Hampir 2 tahun ayah sipang, anak-anak dok ambil bagian masing-masing. Kena zakat simpan 2 tahun dengan nilai 20,000. Tapi kalau kira 5,000 seorang, mohon penjelasan. Jawabnya, hak milik yang atas toko itu tapi milik tuan yang berlainan, bukan atas dasar berkongsi, tidak kena zakat. Kerana tidak cukup nisabnya. Soalan seterusnya, apakah hukum ambil tanaman pokok atas kubur? Ni duk balah dalam Facebook. Mum begini, mum begitu, mum begini. Orang ni suka tengok orang balah, orang ni bagi tukar share. Orang ni bagi like saja, tak share. Orang ni like and share tetapi tak baca. Nampak tak? Macam-macam penyakit. Dengar baik-baik. Lain kali dia tanya lah, biar mu jadi pandai selalu dah. Nak faham masalah ni, kena kenal dulu benda makna kubur. Mu tak faham ni kubur, mu bahas dah. Tahu tak? Mu kata, tak ni betul, tak ni tak betul. Kubur tak ngaji kenapa? Dengar baik-baik. Ni tanah kubur, ada pagar. Dia kata tanah perkuburan pengadaan baru. Ni pagar. Contoh. Ni tanah perkuburan, okey? Dalam tanah perkuburan ini ada kubur. Contoh, ni kubur. Katakan kubur 2, sini sutir, sini sutir. Okey? Atau ginilah buat senang. Ni tanah kubur. Kubur-kubur ni hak masuk ukung tu, hak ni, bukan hak ni. Atas kubur ni haram duduk. Atas kubur ni haram kecing berak. Atas kubur ni dilarang lakah. Atas kubur ni tak boleh jalan. Atas kubur ni tak boleh naik motosikal, basikal, lori. Faham? Hak ni bukan kubur. Mu congek RZ boleh kot ni. Kena faham situ tu. Ini bukan kubur. Hak ni kubur. Hak ada orang bawah hak cocok ke tiang nisang. Faham tak ke? Hak ni bukan kubur. Baik sesat. Rupu ada 2. Atas ni, atas ni. Ada pun hak atas tanah kubur boleh potong. Boleh kerak pokok. Faham lagi? Kalau lalang boleh meseng. Ada pun pokok-pokok atas kubur sini ulama bahas. Hak kubur ni ada tuang dia. Ada penghuni kubur, ada warisnya.
Maka pokok-pokok bunga di tanah ni haram kita pergi kerak apa semua. Tak boleh. Faham tak lagi? Tak boleh. Itu pandangan ulama, itu jumhur ulama. Tak boleh. Hak atas ni tak ada masalah. Nah, kemudian rumput-rumput yang ditanam oleh maknanya waris si mati, tak boleh cabut. Hak atas kubur, tak boleh. Ada pun hak panjang kita trim, kita pendekkan kerana berkelabut pada lapuk kubur, itu boleh. Itu bukan larangan ulama. Larangan ulama ni sehingga tidak ada benda hidup di atas kuburnya pergi buang. Ni tengok ada pokok atas kubur ayah habis cabut palicing. Kita tak kenang tengok, kita kenang tengok pasir saja licin gitu. Oh, dia buat main kenang tak kena ingat kereta ke benda apa. Nampak tak? Kena faham baik atas tanah kubur ke atas kubur. Atas kubur ni tuang dia boleh pokok, boleh cabut pokok, boleh tanam, boleh apa. Waris-waris dia. Kita nak getu-getu lebih kurang tak boleh. Hak tepi ni hak kita tebah kerana takut ular apa semua, boleh, tak ada masalah. Soalan seterusnya sikit lagi. Boleh balik lah kita. Syurga yang pertama kita duduk, boleh tak pergi syurga kedua? Bagus kok. Cita-cita nak masuk syurga, bagus kan? Ni cita-cita nak pergi Korea jumpa benda K-pop. Faham lagi? Buat benda K-pop. Baik mugi ngadang baru esok hari Selasa makan popcorn. Cita-cita nak masuk syurga, ada cita-cita, kemudian adalah kita ingat nak pergi ke syurga dengan melalui jalan-jalan syurga. Okey? Dia tanya kalau kita duduk syurga paling tinggi, syurga Firdaus contoh, nak pergi syurga lain jaga-jaga boleh tak? Boleh lah. Dunia syurga ni dia lebih sedap, lebih seronok, lebih puas hati dari dunia. Betul tak? Dah kalau dunia boleh tak kita nak pergi jaga orang lain? Boleh tak? Hak duduk Ngada Baru nak pergi Tajing, hak duduk Tajing nak pergi KTCC. Hak duduk Ladang nak pergi Koliba, hak Koliba nak pergi jalan rumah Tok Dara tu di Alusta. Kan boleh tu? Tiba-tiba lah surga tak boleh. Tak betul. Jadi tak susah-susah. Lebih pada boleh lagi. Tak baca soalan ni. Nakal kan? Kita nak lapik tempat sujud kena rata masa sujud dahi tangan, hidung. Kalau tak rata tak sah ke? Jawabnya sah, sunat rata. Maknanya bila kita sujud 7 anggota, 2 kaki, 2 lutut, 2 tangan, dahi, biarlah serata. Tapi kalau dia tinggi rendah pun sah. Contoh tempat kita sujud tu lekak tinggi naik gitu. Lepas tu lapik sejadah, jadi tinggi. Tak apa. Cuma janganlah sampai langgar syarat tinggi kepala dari punggung. Orang sujud wajib tinggi punggung dari kepala. Kepala tinggi pada punggung, sujud gitu. Dia sujud tanda, sujud atas time biskut. Faham lagi? Tapi kalau tika dia tak sama, tika kat dia duduk kaki rendah, kat dekat tangan rendah, tiba-tiba papang dia surah tu, kat dia sujud cokeng gitu. Faham? Atau dia sujud atas, dia semayang atas katil. Bawah katil banjir. Air banjir. Semayang atas katil. Katil kan nyenyuk. Nampak? Jadi bila dia sujud, punggung tinggi, kepala kenak, sah belaka tu. Sunat rata macam atas masjid kita ni. Kalau boleh. Tak boleh nak buat mana? Kambing seekor, lembu sebahagian, kambing seekor, biri-biri seekor, kita kekor. Boleh atau tidak? Boleh? Boleh capuk. Fuqaha mazhab Syafi'i katakan boleh. Bahkan atas seekor tu separuh korban, separuh akikah. Boleh. Dia jangan benda yang tak sah dengan sepakat ulama. Itu tak boleh. Kalau benda khilafiyah kita orang awam ni tak ada masalah lagi. Dia duk fikir-fikir dulu kok ada tinggal. Dia pun qada, boleh tak? Jawabnya kalau kita tidak pasti kita ada tinggal semayang, maka semayang sunatlah akan menampung kekurangan tersebut. Tapi kalau kita pasti dulu ada lara tinggal semayang dan kita tak pasti berapa banyak, tu kita qada. Tak berapa, tak tepat pun tak apa. Kalau lebih jadi semayang sunat,
Kalau kurang Allah beri kemaafan. Tapi kita rasa ke dulu aku dak betul mandi junub. Biar nak mandi semula. Tak disuruh carok lagu tu. Ke dulu aku ada puasa dak betul. Aku kena qada dak. Pasal kita tidak pasti. Dia biar zong memang salah, dak sah atau memang yakin tak sah. Baru dengan puasa qada. Kalau setakat dak siapa kata yakin rosak, maka puasa sunat itu menampung kekurangan. Soalan yang keempat sebelum akhir. Kat baju ada tulis jihad fi sabilillah. Tulisan Jawi bila kat bawa masuk dalam tandah. Yang lapah lillah itu nama Allah. Jangan bawa masuk dalam tandah. Sebab tu sekarang kita nak beri pesanan kepada orang-orang muda yang jenis suka buat baju dan bentuk Islami. Kalau nak guna perkataan-perkataan ayat Quran, nama Allah, Nabi dan sebagainya, tak perlulah buat khot Arab hijai. Gunakan form-form huruf-huruf Rumi tapi berbentuk Arabi. Itu sudah memadai. Betul tak? ABC tapi bentuk Arabi. Sebab saat inilah bila dia takut jadi Allah sebutir, jadi Muhammad sebutir, mim ha mim dal, maka masuk dalam larangan. Pada cincin Nabi ada Muhammad Rasulullah. Nabi buang ketika nak masuk dalam tandah. Nabi ajar kita. Jadi kita buang cincin okey, buang baju jeng. Akak tulang saja macam tutup kering. Kalau akak six-pack macam aku tak apa. Nampak? Jadi rohokkan buang baju tu. Bukan tak boleh pakai. Tak boleh kena najis. Tak boleh masuk dalam mesin basuh baju-baju ada najis nak campur sekali tak boleh. Pasal ada Muhammad sini. Jadi rohok kita. Tulis guna form-form Rumi. ABC tapi berbentuk Arabi. Banyak sekarang. Free je. Soalan yang seterusnya. Ramai tak dapat solat jemaah akibat kapasiti masjid ikut COP. Persoalan apakah hukuman seorang memang malas nak pergi sembahyang jemaah sebab katanya nak beri ruang pada orang lain. Dia kalau dalam masalah SOP begini memang susah kita nak jawab. Ada kerana memang tempat yang kalau SOP 1 meter memang kekurangan bukan kata tu setengah sebelahnya. 1 meter tu 2 orang boleh masuk tak 1 meter? 2 orang boleh. Jadi 3 orang tinggal seorang. Jadi 1/3 je kapasiti. 1000 tinggal 300 orang. Kemudian orang yang tu kalau dia pergi orang lain tak boleh sembahyang, maka dia pun tak pergi. Orang sembahyang tak ada masalah. Pasal ni masalah ijtihad. SOP tu ijtihad dah. Dia dalam masalah memang tidak ada SOP, tidak ada masalah wabak, tidak pergi tanpa uzur. Soalan seterusnya. Kalau nak masuk saf kena start belah kiri ke kanan dulu. Masuk saf bukan saf. SAT dia tulis. Saf. Masuk saf kanan atau kiri dulu. Maka duduklah kalau boleh yang ruang belakang imam dulu. Lepas tu sebelah mana? Belah kanan imam. Kanan. Kiri. Itu pandangan sebagian fuqaha. Dan ada muqabil pandangan yang sebaliknya. Basuh berak hanya sembuh bahagian dubur tanpa gosok dengan tangan, sah atau tidak istinjaknya. Dia tak syarat gosok, tak syarat sembuh. Syaratnya kenakan air dan menanggalkan najis. Nampak? Sama macam wuduk. Macam wuduk kan? Tak syarat kita ambil air kita tepuk atas kepala. Kita ambil gayung dia jiruh saja rata pun sah. Atau dia cebok air, dia awa bulat ke dia lepok, dia kepung kepala. Sah juga. Kerana famsahu Tuhan kata kenakan air dengan jari menyapu air. Cuma yang baiknya yang sunnah. Iaitu gosok dengan tangan. Cuma gosok dengan tangan ini bukan gosok dengan semua jari. Istinjak dengan jari tengah, jari hantu. Lepas tu sunat kita angkat dan masukkan jari lain di bawah. Itu cara gonyoh ni. Kita dak 5 jari. Faham lagi? Tempat terbit halus macam kalang, macam ujung kalang tempat terbit tak? Tapi syaratnya biar berhenti najis. Jangan sambil keluar sambil gosok. Apakah normal lelaki yang telah balik masih mimpi basah setiap hari? Memanglah. Walaupun dia sudah balik, dia mimpi basah itu biasa. Yang luar biasanya toki dia mimpi basah. 72 mimpi bulat.
Mimpi pula Tok Ki. Nah, itu nadir, jarang. Kalau orang muda biasa. Dah. Ketika solat terbayang aurat wanita, sah tak solatnya? Sah. Tapi kalau kita sengaja duduk layang, maka sembahyang kita kurang pahala. Nah, tak ada kerja. Aqimis solata li zikri. Dirikan sembahyang supaya ingat kepada Allah. Kita ingat pada punggung perempuan. Allahu Akbar. Ada? Jauh kata aqimis solat, dirikan sembahyang li zikri, supaya mu ingat aku. Kata Allah, kita ingat perempuan, ingat sambal belacang, ingat negeri. Nah, rosak. Sudahlah di luar sembahyang kita dah ingat Allah. Dalam sembahyang ni lah kita ingat sekejap. Orang yang dekat dengan Allah di luar sembahyang dia ingat Allah. Itu makna dekat. Dah. Solat tahiyat masjid dengan jawab surah muazzin. Adakah duduk supaya jawab surah muazzin dulu, lepas itu baru kita mengerjakan solat sunat? Adakah mungkin manusia dan Nabi Muhammad SAW melihat malaikat dengan mata kepala dan sedar? Kita ni manusia boleh tak melihat malaikat atas rupa asal kalau Allah izin. Tapi Allah tak izin kita. Allah izinkan kepada para Nabi. Rasulullah pernah melihat malaikat atas rupa asal. Malaikat ini seperti jin, dia boleh tasyabuh, merupa dengan makhluk lain. Jin boleh jadi rupa ular, jin boleh jadi rupa anjing. Malaikat boleh jadi rupa manusia. Yang datang malaikat ajar tentang iman, Islam dan ihsan. Itu malaikat. Orang tak pernah tengok, comelnya, serba putih, lawanya. Bajunya pula tidak ada debu, tidak berkedut. Macam mana? Orang ni orang jauh, bukan orang sini. Tapi kenapa baju tak kedut? Kerana bukan mari kot ada masih daripada langit. Nampak? Kalau mari pada masih kotor baju. Kalau orang sini memang bersihlah baju, tapi orang kenal, bukan orang sini. Nampak? Jadi lepas menceritakan tentang iman, Islam dan ihsan, katanya Rasulullah itulah Jibril datang pada kamu mengajar kamu tentang agama. Jadi datang Jibril itu dapat dilihat oleh sahabat-sahabat yang ada sekitar Nabi atas rupa tasyabuh rupa manusia. Dan Nabi pernah melihat rupa malaikat rupa asal. Antaranya Jibril AS rupa asal. Nabi kata malam Isra Mi'raj, dia punya besarnya malaikat ini sampai ke hujung ufuk. Ufuk ni hujung langit. Tegi garik-garik tengok ujung kali cahaya. Tu ufuk dia panggil. Besarnya. Dan sayapnya sebelah 300 sebelah. Sebelah ni 300, sebelah ni 300. 600 sayap. Burung sebelah ni sebelah ni Faham lagi? Jadi dua lah. Malaikat Jibril 600 sayap. Wallahu alam lagu mana kaifiat sayap kita tak tahu. Nabi cerita sayap lah kita. Lepas tu dalam gereja-gereja orang Kristian, kebanyakannya di Sepanyol, di Portugal, dilukis gambar-gambar angel. Angel ni malaikat dan ada sayap. Dan banyak dalam Hollywood dibuat cerita angel, malaikat rupa putih macam kapas bayang itu ada sayap. Ini diambil daripada kitab Injil. Kitab Injil ni bukan semuanya yang dipinda, ada yang asal. Antaranya malaikat bersayap. Jadi kita masuk dalam masjid, orang sudah azan, kita belum sembahyang tahiyat masjid. Jadi macam mana? Gini, bila kita masuk Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita nak jawab azan dulu boleh, kita nak sembahyang tahiyat masjid terus pun boleh. Ingat masuk dalam masjid, rebang, kita pun sembahyang dah Allahu Akbar. Boleh, hukumnya harus. Tapi yang afdal ulama kata kita jawab dulu azan. Berdiri jawab azan, selawat dan berdoa. Habis itu kita sembahyang tahiyat masjid. Okey, itu yang afdal. Berdiri tu ikut suka dah, tak wajib tangan letak gini. Ada orang dia tengok kan? Oh, diri gitu, dia buat tangan gini tak? Dah, kau anda mu diri gini pun tak apalah. Cuma setengah ulama kata dalam masjid makruh buat gini. Soalan yang terakhir.
Apakah kelebihan memberi makan kepada kucing? Setiap binatang Nabi kata yang ada rongga, memberi makan ke dia sesuap makanan sedekah. Nampak? Ingatlah, tu binatang atau kali-kali orang. Sebab tu kalau kita belanja orang pergi kedai kopi tengok orang duk minum semeja 5-6 orang, kira tu. Seorang tu nasi lemak, dua tu tiap-tiap telur saja. Setiap dia makan bukan atas kira buku, atas suap. Dalam hadis kata luqmah, satu suap. Satu suap pahala, satu suap apa dosa, satu suap malaikat mendoakan kebaikan orang yang sedekah tadi. Batu orang yang terbaik Islamnya beri orang lain makan. Beri lain bukan buat makanan, dia makan kedai kita bayar slow ikut belakang. Saya pun banyak pergi makan kedai nak pergi bayar, orang bayar tu. Ni seorang laki-laki datang, "Ya Rasulullah, ayul Islam yang khair?" Manakah Islam yang hebat, yang baik, yang hebatlah, yang terbaik? Nabi kata tut'imu ta'am. Itu kekah. Antara Islam yang terbaik, beri orang makan, belanja orang makan. Satu cerita pendek nak cerita 40 saat. Satu kedai kita masuk nak makan pagi. Bila kita masuk tu satu kedai kopi kecil, 5-6 meja je. Tak, Assalamualaikum. Suka sangatlah. Melainkan satu meja. Dia duduk bucu kedai. Dia punya muka macam rimau nak beranak. Dia tengok kita. Kata bapa ni aku ada salah benda ke dok ke adil lah dok kena nak mana dak dia nak marah nah bila kita makan nasi lemak tu kita tengok dia pun macam gebuci gitu. Itu kata tapi jangan hukum dia, cuma kita pelik buat apa nak marah benda aku salah benda kan ni aku dak kenal. Bila kita nak pergi bayar habis makan kita nak pergi bayar tuan kedai kata hak tadi bayar dah, dia bayar semua dak bayar ustaz seorang pelik tak? Pelik. Jenis muka gitu. Nampak apa ni? Itu macam-macam kejadian pelik. Daripada awal ni mari ni tengok muka kita nak marah dah macam nak jerbang nak kocok. Marahnya ke kita. Kita pun jadi was-was. Aku buat benda. Aku dak kena benda ke aku dak betul benda. Nak bimbang kau. Dia lalu kat kita tangan nak tengok. Buatkah itu? Bila kita nak bayar, orang ada bayar dah. Orang mana? Tadi orang duduk sini ni. Ya tau. Dibayar stay kedai. Dak dia ustaz seorang. Pelik orang ni. Tapi dia masuk dalam hadis ni, tut'imut ta'am. Jadi kalau we makan ke orang dah Islam terbaik, dah makan binatang pun masuk dengan sedekah. Jangan beraduh kita. Kita nak kucing mari kaki, kita makan si lemak. Sepak gulung di batin nak kucing. Padahal dia mari tu, jejak-jejak tu dia atur daripada Allah mampu atur orang pergerakan dia Allah Ta'ala. Kait takluk dengan kudrat iradat Allah Ta'ala. Kita sepak paguling. Kucing anak kucing kita tengah makan, dia mari minta benda. Minta mana? Dia dah minta mah. Dia dah minta kereta. Kereta minta kat sutik. Dah. Nampak? Kita upuh atas tanah yang makan. Bakang, kita cedok sikit sedu. Kalau orang bijak ni dia ambil sebuku tu. Serias tengok. Kau buh. Nak? Ada kucing tu bila kita buh, dia kata dah pinggang ada. Dia kata gitu. Dah, dia minta pinggang. Mana tahu dengan kita wis sekali tu Allah ampunkan dosa kita besar dulu, parok-parok dulu. Betul tak? Jangan ada ingat zaman dulu. Besar kapal kagu. Apa nak pergi dosa? Mana tahu tengok tu. Dan soalan yang terakhir, betulkah jika seorang laki-laki menolak ajakan wanita yang cantik berkedudukan tinggi akan mendapat naungan Allah di padang mahsyar nanti? Maksudnya menolak apa? Dalam hadis itu berbuat maksiat. Perempuan yang sangat cantik Bani Israel, dia mengajak seorang laki-laki ahli ibadat melakukan dosa. Faham lagi? Ajak tiung, ajak peluk, ajak joget lah. Dan orang tak kacau. Nampak? Dalam istana dia. Tapi dia tak ambuh. Kerana apa? Inni akhafullah rabbal alamin. Aku takut pada Allah Tuhan yang mentadbir alam. Itu maksudnya. Bukan maksud kita kena cari orang duduk gitu, lepas tu lari dapat naungan aras. Kan gitu. Maksudnya mana orang-orang yang telah diuji oleh Allah. Macam kita dah uji, kita mulut sembang lebih. Diuji.
Nah, perempuan yang sangat cantik Bani Israel. Bukan Bani Glogo, Bani Kapelang. Bani Kubakura. Bani Israel. Tunang Nabi Yusuf. Betul tak? Bani Israel. Tak tunang Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ni dia lalu depan kawan-kawan Zulaikha tengah igi hepa ni, igi tangan darah habis. Dak pedih sikit macam kena bius. Sebab apa? Kecantikan parah rupa Nabi Yusuf telah membius tangan mereka itu, kerat dak sakit macam orang dikena bius pita, belah perut waktu jatuh atas meja dak sakit sikit. Comel tak? Tu comel Bani Israel. Muka kita ni kita ni. Ada tak orang tengok muka kita jadi macam kena bius? Siapa dia? Dia kat tangan. Aku nak selfie dengan dia. Betul tak? Jadi comel Bani Israel teh gitu dak geri. Ini akhafullah rabbal alamin. Takut Allah. Kita takut Allah ke? Sejik. Tak ada sejik. Nampak? Awak kalau kena tulang duduk dalam kereta ngopang comel. Umur 17 tahun putus lepuk. Muda jetik mata biru sebelah hijab belah. Mok kaci ayah Mesir gila sangat kat awak, duduk dalam kereta hujan lebat, awak tu esok ayah Yasin ke pegang tangan dia? Pegang tangan tu hak depan kali dalam masjid anak malang, faham tak? Duduk belakang saya sembang tu nak rakyat ujian Allah tanda hebatnya, sehingga Allah beri dia yaumaza zilla illa zillu, hari itu tidak ada lagi tempat berteduh melainkan Allah beri berteduh dengan bayang-bayang arasnya. Wallahu a'lam. Allah manfa'na ma 'allamtana, 'allimna bima yanfa'una, rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.